Hold on. Alamak, time ni pula expired Bagi saya sedikit masa sebelum kita memulakan. Okay guys, hold on hmm. Apa khabar guys? Cepat lu. Saya sound check dulu. Saya check dulu barang-barang. Apa yang tak cukup baru kita mulakan. Hold on cepat lu. Jangan pergi mana-mana. Tunggu saya datang. Jap. Maklum lah, kita ni channel baru. So kita kena cerita kat orang lah. Kena bagi tahu orang yang kita ada channel. Kan? Kalau ada orang tengok adalah. Kalau tak ada, kita layan je, layan borak sorang-sorang apa dah hal. Cepat lu. Awal lagi. Saya panggil orang jap. Kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa. Hold on. Cepat lu. Apa khabar semuanya? Okay. Isbah. It's okay lah. Okay guys, apa khabar? Okay, saya dah siap apa kita punya platform. So, jom kita intro dulu, okay? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Byros TV. Sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Sebelum kita memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukan sifu, saya juga bukan mentor, saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar dan saya juga tidak menjalankan apa-apa aktiviti pemasaran untuk tarik orang untuk join saya. Saya bukanlah anai-anai trader guys. Sesungguhnya saya adalah bilis saja. Tujuan saya muncul di media sosial adalah ingin berkongsi kepada ramai orang tentang kesedaran pentingnya ilmu di dalam trading ini. So, jika anda baru lagi dalam bidang trading,
saya nasihatkan anda baik berhenti je trade. Sebab sebab bila korang tak mau belajar, korang akan blame sana, korang blame sini. So baik berhenti je. Okay. So jika anda berkeras juga nak belajar, make sure ada basic dulu. Okay. So how was your day guys? Kasi saya sound check dulu. InsyaAllah. So hari ni kita nak mencari setup lah sebenarnya. Jika ada setup yang menarik di hari Selasa ini, so kita dah tahu pergerakan dolar index yang menunjukkan kekuatan. So kita boleh jangkakan yang gold possibility akan drop. So sebelum kita memulakan, saya nak tengok intraday dulu. Saya nak dengar DIN dolar berceloteh. Kan? Saya nak dengar DIN dolar berceloteh dulu sebelum kita memulakan analisa kita. So harap korang boleh layan sekali lah dengan saya, okay? So saya nak tengok dulu. Okay. So let's go. Jom kita dengar DIN dolar berceloteh dulu. Okay. So hope you guys enjoy. Jom. Assalamualaikum lagi. Selamat pagi DIN dolar semak intraday. Okey, kita nak sambung lagi lah ulasan pergerakan pasaran di awal minggu yang orang kata semakin menarik ni. Di mana seperti yang dijangkakan, ketegangan di antara Rusia dengan Ukraine kembali meningkat semula. Jadi kita nampak banyaklah matuang-matuang ataupun aset-aset haven kembali mendapat permintaan dalam pasaran. Okey, sedikit perkembangan berkenaan krisis antara Rusia dengan Ukraine ni. Nampaknya tindakan daripada Presiden Rusia Vladimir Putin semakin merumitkan lagi keadaan dan situasi, di mana menyebabkan Amerika Syarikat dengan Eropah pun terpaksa caput tangan jugalah. Jadi kita lihat ketegangan yang semakin meningkat ni telah mempengaruhi juga pergerakan pasaran kewangan di awal minggu ni. Kalau nak tahu lebih detail lagi berkenaan krisis tu, boleh baca dekat intraday lah. Jadi Ding nak ulas sikit apa yang jadi dekat pergerakan harga lah. Okey, kita tengok harga pada carta euro US dollar dulu. Seperti yang Ding pesan semalam dah, kenaikan harga pada zon penting $1.14 menjadi rintangan buat harga pada minggu ni, macam minggu lepas juga. Dan kita lihat penurunan harga kembali berlaku seperti yang dijangkakan, disebabkan semalam masa kita buat ulasan tu pada sesi Asia. Jadi memang kenaikan harga di awal minggu tu biasalah. Tapi di sesi New York semakin rancak, US dollar kembali mengukuh. Pada sesi New York semalam menekan semula harga pada carta euro US dollar semalam. Dan dijangkakan mungkin situasi penurunan harga ni akan berterusan lagi lah jika krisis Rusia dengan Ukraine ni semakin berlarutang lah. Dan juga semalam pada sesi Eropah pun kita memberi tumpuan kepada terbitan data bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan di Eropah. Bacaan data yang agak bercampur turut memberi tekanan jugalah kepada matuan euro. Jadi kita lihat penurunan harga berlaku pada carta euro US dollar. Untuk jangkaan penurunan yang akan diteruskan, Ding masih lagi melihat zon penting pada $1.127 sehingga $1.125 akan diuji mungkin hari ini. Dan mungkin penurunan lebih rendah akan menuju kepada $1.12 lah menjadi tumpuan. Sebaliknya jika berlaku kenaikan harga, kita tak tahulah, mungkin situasi berubah, mungkin krisis dah okey balik ke. Kenaikan harga dijangka masih lagi akan menguji zon rintangan pada $1.14. Kenaikan yang melebihi zon atas pada zon tu lah, kita jangkakan mungkin akan berlaku perubahan trend bullish lah pada carta euro US dollar. Itu untuk euro US dollar. Kita beralih pada carta GBP USD pound dollar pada sesi Eropah semalam juga. Diterbitkan juga data bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan di UK juga.
sama macam Eropah lah. Bacaan positif untuk bacaan ke bagi bulan Januari, bagi bulan Februari ni. Tapi walaupun baca data okey, pound sterling gagal untuk mengukuh lah berbanding US dollar, disebabkan tumpuang lebih kepada krisis Rusia dengan Ukraine ni. Jadi kita lihat sentimen pasar berisiko ni membuatkan US dollar lah lebih mendominasi lah di awal minggu ni. Jadi pergerakan harga pada carta GBP USD kita lihat kembali membuat penurunan semula pada sesi New York semalam. Masih lagi paras. Ketinggian pada 1.364 dolar tu masih lagi menjadi rintangan lah untuk kenaikan harga sejak daripada minggu-minggu sebelum ni lagi. Jadi penurunan harga kembali semula menuju zon 1.357 dolar, bersambunglah sehingga sesi Asia pada pagi ni. Dan kita jangkakan mungkin penurunan lebih rendah akan berlaku sekiranya zon 1.357 dolar ni berjaya harga tembus lah. Dan sasaran untuk penurunan lebih lanjut adalah pada 1.35 dolar. Dah beberapa minggu dah paras 1.35 dolar ni berjaya kata membendung lah kejatuhan lebih rendah menjadi paras support harga lah. Sebab sebelum ni harga turun kawasan tu, harga berjaya pantul balik lah. Tapi kita tak tahu lah minggu ni macam mana. Kita masih lagi pantau krisis Rusia-Ukraine ni yang berlarutan, semakin tegang lagi pada minggu ni. Mungkin akan beri kelebihan lah kepada mata wang safe haven, khususnya bagi mata wang US dollar lah. Jadi mungkin itu saja dulu daripada Deng untuk langsung pergerakan pasaran. Jadi kena kawal risiko masing-masing. Sentimen pasaran masih lagi berisiko. Itu je lah. Okay, terima kasih dengarkan Sembang Intraday dan jangan lupa untuk baca Intraday. Okay guys, so seperti yang kita boleh lihat sekarang ni ketegangan Rusia dan Ukraine masih lagi risk off sentiment. So kita boleh jangkakan yang mata wang safe haven akan mata wang investor besar akan beralih kepada mata wang safe haven. Okay, so kita nak tengok apa lagi ni paling latest lah. Okay, tanpa buang masa lagi, kita nak tengok pergerakan mata wang. Kita mulakan dengan dollar index. Okay, so seperti yang kita analisa semalam, dollar index kita jangkakan yang dia akan strike up, tapi sekarang dia tengah drop. So kat mana kawasan-kawasan yang kita hendak mencari? Okay, saya masih menjangkakan yang dia akan drop sampai ke trend line yang saya lukis tu. So kita follow je. So pada minggu ni kita follow je apa yang market buat. Jika ketegangan Ukraine dengan Russia tak ada kesudahan, kita just follow je lah. Okay, so maknanya dollar index akan terus menguat. Okay, kita beralih kepada gold. So nampak gold pun dah menunjukkan penurunan dia. Mungkinkah dia dah ready untuk drop? Okay, so kita tunggu lagi pukul. So H4 dah menunjukkan satu bearish engulfing. So dia dah touch pun tempat yang kita tanda semalam. Okay, so kita buka dekat daily. So kita tunggu H4 close pada pukul 6. Yes, pukul 6. Dia 2.610. Yep. So pada pukul 6 sekejap lagi, jika candle H4 close solid engulfing, kita boleh target untuk sell gold hari ini. Okay, make sure H4 close engulfing lah. Kalau H4 tak close engulfing, kita tunggu lagi untuk hari lain.
So dekat H1 pun dia dah form satu kita panggil candle double maru. Adakah ini satu QM? Kita nak pastikan dulu guys. M15. Yup. Okay guys. Yup. So saya ternampak satu QM yang telah form di goal. So possibility ini adalah peluang untuk saya masuk. Okay. So we going for short position. Short position for goal. SL dia agak besar sikit. Boleh lah 54. Kalau nak kecilkan sikit pun okey. Tapi make sure jangan sentuh top ni lah. So atas sikit lah, 50 pip. Okay, ngam lah tu kan, 40 pip okey lah. So kita dekat time frame F15. So kita nak tengok H4. H4 ni kalau dia close ngam, cun, cantik lah, kita boleh masuk. So ini adalah jangkaan saja, sebab saya rasa H4 akan close bearish engulfing pada pukul 6 ni. Tengok gaya dia begitulah, sebab apa, kita dah tahu kan berita tentang apa, Ukraine dengan Russia. Okay. So tunggu je lah H4 close. So jangkaan kita M15 so dekat M15 ni kita nampak ada QM. So kita lukis sikit. Di sini ada high, low, dekat sini ada higher height, dan lower low. Okay guys, so bentuk yang saya nanti-nantikan adalah sebegini. Okay, kita tunggu dia naik sampai sini. Dan di sini kawasan yang saya akan masuk sell. Okay, so kita tunggu dulu lah dia naik. So arah dia adalah ke bawah. So kita target dekat area 1.1882 1882.79. So kita nak tengok berapa ni, berapa banyak. Lebih kurang 270 pip guys. Tak tahulah kan. Tak tahulah. Kalau ngam cantik dia pergi, itulah rezeki lah. So kita ambil kesempatan di atas diorang punya tengah keadaan meruncing sekarang dekat sana. So kita mencari peluang lah. Okay.
Disebabkan celoteh Dendola tadi, saya rasa setup ini saya agak yakin untuk sell gold. Okay, so first kita target gold Tapi kalau nak lagi selamat, H4 kena close dulu lah. Okay, H4 close cantik, balon lah. Make sure jaga margin korang. Okay, so kita teruskan dengan EU. EU pun sama, kita mencari sell untuk EU. Kita mencari sell untuk EU. So di manakah tempat-tempat yang sesuai? Okay, so kita boleh lihat kat sini. Kita lukis-lukis dulu. Di sini ada height. Dekat sini ada lower height. So dekat sini kita boleh lihat ada satu lower low. Okay, so dekat sini apa higher low, lower height, higher low. Ni higher low tak silap saya. Higher low. Okay, so kita nampak satu pattern dekat Euro USD. So dekat mana kawasan yang possibility untuk kita sell Euro USD? So kita lukis dulu. So ini adalah low dia. Okay, so we going for short EU. Short EU tapi kawasan dia kat mana guys? Itu masalah dia. So kita kecilkan sikit time frame supaya kita insyaAllah kita boleh nampak. So kat mana kita nak sell EU? Kita mencari peluang. So kita kena fokus, tenang. Okay, so disebabkan saya berseorangan, so itulah, sebabkan saya berseorangan, saya kena tenang sikit. Okay, kita nampak sesuatu. So ada dua possibility. Okay, kita lukis dulu. First, dia naik sampai sini dan dia drop. Okay, itu first. The second one dia naik sampai sini dan dia drop. Ada dua tempat, satu sini dan satu sini. Okay, sini dekat atas ni ada satu drop base drop, dan bawah pun ada satu drop base drop. Okay, okay, so jika sebabkan EU ni dia punya pergerakan agak biasa-biasa je, so okay lah untuk kita ambil short. Dia tak laju sangat macam gold kan. So dia punya dia punya risk pun tak adalah tinggi mana. Boleh lah. Okay, risiko dia tak tinggi mana. So saya target SL kita 30 pip.
Tengok H4 kat mana nak TP ni. Cukup lah EU sampai situ cukup lah. Tu cantik lah tu. Lebih kurang 83 pips. Okay lah tu. So kita nak tengok kawasan betul ke? Okay lah ni. So kita risikokan trade ini dalam 31 pips dan reward 83 pips. Okay. So kita move on kepada GU. So kita fokus USD je guys minggu ni. Kita fokus gold, kita fokus EU, kita fokus GU. Disebabkan seperti yang kita dengar tadi, celoteh dan dolar. So kita fokus dekat USD je this week. Okay. So GU kita dah boleh lihat dia dah melakukan sedikit penurunan dan membentuk satu lower low. Kat sini dia dah buat lower low. So adakah ini petanda-petanda yang price akan berubah trend? Okay, yang boleh kita nampak dia dah orang panggil apa? Breakout lah. Dalam wave theory dia panggil breakout lah. So sekarang kita mencari entry. Gerakan dia masih tak jelas lagi. Tapi namun kita mencari di kawasan saya menjangkakan yang pergerakan dia akan buat macam ni dekat area sini. Sub. Okay, dekat area sini. Reason dia kita boleh lihat dekat sini ada satu drop base drop. Kita buat call out. Kita namakan dia drop base drop. Okay, itu adalah kawasan-kawasan yang possibility price akan react. Okay. So kita berada di GU. Bagi saya rasa GU ni relax dulu. Kita dah ada position di gold dan juga EU. Tengok gold ngam tak? Gold ni nak close bearish engulfing ni. Tengok gaya dia macam tu lah. Sebab dia reject kawasan yang saya tanda semalam. So dia dah touch pun kawasan higher height yang sebelumnya, previous height yang sebelumnya. Nampak tau, previous height yang sebelumnya. So dia dah touch dah kawasan tu. Dan untuk lagi solid, daily ni kalau form satu bearish engulfing, lagi solid, lagi perfect. Lagi kita boleh tekan lot besar-besar sikit. Tapi jangan lah. So make sure kena faham lah apa korang buat, kena tahu reason. Okay. So kita target USD je pada this week. Kita tunggu gold dengan EU. GU ni insyaAllah esok saya akan ulas. Esok insyaAllah kita akan ulas lagi tentang pair USD. Dan sambil-sambil kita dengar celoteh dan dolar lah, untuk kita yakin dengan entry kita pada this week. Sebab this week kita nak fokus dekat USD. Okay.
Okay guys, pada this week kita fokus dekat USD. So kita dah ada kita ada dua position, Alhamdulillah. Tapi make sure korang jaga margin betul-betul. Jangan tercedok, jangan lupa SL. Tercedok tu biasa, tapi jangan tercedok lebih lah. Make sure ada SL. So kita dah kaji dah dengan kita dah dengar news daripada Dendola, dan kita dah pastikan sentimen pasaran pun kita dah tahu tentang peperangan yang berlaku dekat Russia dengan Ukraine. So dalam orang panggil, tanpa disedari, USD juga terlibat, sebab mungkin diorang ada hubungan diplomatik ke apa kan, kita tak pasti. So itu kerja orang-orang atas. So tugas kita sebagai trader, kita mencari peluang. Okay, so itu saja untuk hari ini. So make sure pukul 6 je lagi tengok balik H4 close engulfing balloon. Okay, kalau H4 tak close engulfing, kita cari lagi lah, mungkin malam ke. Kalau ada, orang kata, kalau ada apa-apa perkembangan, saya akan live, InsyaAllah. Lama sekejap tu tak pasti lah, tapi saya akan live lah. Okay, kalau ada apa-apa perkembangan. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton di Facebook page Bairos TV dan juga di YouTube Bairos TV. Tinggalkan komen korang, tinggalkan button like korang, atau korang button share ke. Okay, cerita lah kat saya apa benda yang boleh saya improve, atau apa-apa benda yang korang nak tanya kat saya. InsyaAllah saya akan balas, sebabkan saya tak banyak follower. So insyaAllah saya boleh balas lah. Okay, terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.